Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa kafa billahi syahida fa amma ba'du. Alijatan kuasa surat At-Tahfiz Ad-Diniyah. Tuan Imam, anak-anak hufaz, hafizakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita boleh menyambung kuliah pada muka surat berapa anak-anak? 133 pada tanggungjawab yang kedua. Sebulan yang lalu kita belajar berkaitan dengan tanggungjawab isteri kepada suami. Poin yang pertama, 133, apa dia? Baca. 133 kan? Antaranya ialah taat si isteri kepada suami secara benar. Betul? Ha? Kenapa? Ha? Baca. Tanggungjawab isteri taat pada suami secara benar ini bulan lepas. Kamu confused. Datang ke tak datang? Ni saya tengok rakaman. Semua ada dalam rakaman. Kita kupas panjang, iaitulah taat kepada isteri akan suaminya secara benar. Panjang lebar kita kupas berkaitan dengan ketaatan. Seandainya seorang hamba boleh menyembah hamba, nescaya aku akan arahkan hamba makhluk menyembah makhluk, seorang isteri sembah pada suami. Ustaz kupas bulan lepas kan? Dan di antara benda yang wajib kita jaga, isu yang kita bangkitkan ialah jaga keturunan. Masalah buang bayi ada 5 hirasah. Salah satu jaganya hirasatun nasab, jaga keturunan. Tidak boleh berzina, jaga akal, jaga nyawa. Semuanya telah kita belajar pada pertemuan yang lalu. Satu poin itu tapi dikembang, dibuat pencerahan yang panjang. Kamu buat catatan ke tak? Bagus. Sampailah pada poin yang kedua malam ni. Malam ni poin yang kedua kan? Antara hak-hak yang mesti dilaksanakan. Yang kamu baca tadi, betul? Okey, baca yang tu. Poin yang kedua. Silakan. Isteri yang soleh. Memang dia disebut soleh. Isteri sepatutnya solehah. Suami yang soleh, isteri yang solehah. Kalau isteri yang soleh, itu isteri. Assalamualaikum. Itu bapuk. Mungkin salah sebut ataupun memang dia tulis soleh betul lah. Isteri yang solehah, suami yang soleh. Betulkan, itulah isteri yang solehah. Tulis. Sebab soleh untuk muzakkar, solehah untuk perempuan. Sambung. Okey, bagus. Okey, ini di antara 3 ciri isteri yang salihah pada muka surat 133. Sebagaimana Ustaz dah sebut sudah pada ni, kita baca 2-3 nas, lepas tu kita hurai, dapat banyak perkara. Kalau kamu nak baca berkitab, kitab ini pun kitab Melayu, kalau kamu boleh baca setiap malam, boleh baca setiap minggu, kerana dianya adalah kitab Melayu, bukan kitab Arab pun. Kalau kamu nak khatam sendiri, bacalah sampai seminggu pun boleh baca, semata-mata baca. Tapi Ustaz datang untuk memberi pencerahan, penghayatan setiap poin, dan banyak yang boleh kita ambil istifadah daripadanya. Apa dia pengarang? Dr. Abdullah Nasiullah menyatakan antara hak-hak yang mesti dilaksanakan
Hak siapa ni? Hak isteri yang mesti laksana terhadap suami. Yang kedua ialah menjaga harta suami dan menyediakan dirinya hanya untuk suami semata-mata. Tanggungjawab isteri hendaklah dia menjaga harta suami dan memperlengkapkan dirinya, menyediakan dirinya, selalu ready, always get ready untuk suami. Mana tahu suami dia nak ketika bukan hari Khamis malam Jumaat. Ya abang? Abang kan galak. Biasanya Khamis malam Jumaat. Ni tak kira Sabtu malam Ahad, Isnin malam Rabu, ataupun bukan malam, siang. Dia galak. Maka selalu ready. Bukan ikut. I tak sedia lah. I tak nak lah. I tak seronok lah. I tak nak mengandung lah dalam tempoh 3 tahun. Ada juga bini cakap pada dia kahwin, cakap pada suami dia, I tak nak mengandung dalam tempoh 3 tahun. Peras suami dia. Ingatkan dia kahwin, nak rasa nikmat persetubuhan suami isteri, nak dapat anak. Awal-awal dia jadi. Aiman. Nama apa? Aiman kan? Isteri Aiman cakap, ingat ya you, I tak nak kahwin dalam 3 tahun, tak nak beranak, tak nak mengandung 3 tahun. Jadi Aiman hanya mampu tengok, tak mampu jimak. Faham? Nusyus. Jadi kena selalu get ready, bersedia. Kecuali bila tak boleh Aiman? Ketika dia period. Ketika dia period tahu datang haid. Jangan kau nak juga dia. Kalau kau nak, kau sabar. Lepas daripada bendera merah turun, naik bendera putih. Faham? 5 hari hingga 7 hari. Jadi sentiasa ready, bersedia, sentiasa menyediakan diri untuk suami. Dan dia hendaklah menjaga harta suami. So 2 poin ini sesuai dengan sabda Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang dibacakan oleh siapa baca tadi? Dia baca, dia faham moga-moga. Sebab adik ni rasanya dah khatam separuh yuk Al-Quran. Juzuk. Berapa juzuk lah? Separuh daripada 12 salah tu. 6 juzuk daripada 12 juzuk. Jadi kalau 30 juzuk lain. Jadi dia baca pun fasih sikit. Bukan ayat Quran tau, hadis. Ustaz, test ya. Test secara rawak. Awak baca hadis, jangan bagi salah baris. Baca hadis ni. Ibnu Majah. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Al-mar'atus salihah. Ada sabdu kan? Ada tasydid kan? Okey, al-mar'atus salihah. Kalau nak baca satu, al-mar'atu as-salihatu. Biar fasih ya. Okey, fasih maknanya baca mantap. Fasih maknanya baca padu. Hebat. Lu padu, lu mari. Baca padu. Al-mar'atus salihatu sarrathu bagus. Ni berapa juzuk? Berapa juzuk ni? Bagus. Semua bagus. Kalau kamu cakap satu juzuk pun, Ustaz akan kata ahsanta. Bagus, very good. Kamu kata setengah juzuk pun, ahsanta. Kenapa? Kerana kamu hafal Quran. Tak sampai setengah juzuk baru dia datang, ataupun kamu datang dalam 6 bulan baru 1 juzuk, kamu ahsanun nas, sebaik-baik manusia, kerana kamu hafal adalah Quran. Yang dapat banyak, alhamdulillah, Allah bagi dia cepat ingat. Dia ingat yang dah ingat ni, kamu akan lupa Quran apabila kamu tak jaga 3 benda. Imam Syafi'i kata supaya kita cepat ingat, lambat lupa. 3 yang perlu kamu jaga. Jaga mata. Jaga mata anak-anak. Jangan tengok benda-benda tak elok. Ni,
Tengok benda Allah ni, banyak benda dalam ni. Kamu tengok gambar porno ya Aiman. Contoh saja. Firdaus, kamu tengok filem pornografi ataupun gambar-gambar lucah, gambar tak elok, dedak aurat yang kamu hafal 30 juzuk, 6 juzuk, 4 juzuk, lupa. Sebab hati kita ni kotor dengan maksiat, suci dengan Quran. Quran kan nama suci. Apa makna Quran? Kalam suci ilahi. Kalam suci ilahi. Kalau orang kotor, dia takkan melekat lama, dia hilang, terbang begitu saja. Suci tak boleh pegang kalau kamu tidak bersuci dahulu daripada hadas besar. Kalau kamu tak ambil hadas besar, tak mandi junub pun, kamu tak jenabah, tak keluar mandi pun, kena ambil wuduk juga. Kena angkat hadas kecil, ambil sembahyang, baru boleh pegang kalam suci. Nama pun kalam suci ilahi. So hati kena sucikan daripada maksiat. Yang dua, jaga mata ya. Jangan kotor, cemarkan dengan maksiat mata. Cepat lupa, lambat ingat. Imam Syafi'i, dia cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua, jaga makan. Jaga makan. Bukan kat sini. Sini memang abang tak ada. Tapi adalah AJK yang menyediakan makan minum untuk kamu. Termasuk Pak Hashim. Anda cari Pak Hashim tadi, yang jaga makanan untuk kamu sekian lama mungkin. Pengurusi jaga, Ustaz Faizal jaga, Mudir jaga untuk makan minum belajar. Jadi jaga makan, tak perlu kamu bimbang. Breakfast, lunch, dinner. Ada futur, ada ghadak, ada asyak. Asyak, dinner. Ghadak, lunch, makan tengah hari. Futur, breakfast, makan pagi. Ada. Kadang-kadang minum petang macam-macam. Bukan jaga makan itu pengurusan akan jaga makan minum kamu. Tak kebululah kita insya-Allah budak-budak tahfiz. Maksud jaga makan apa dia? Jaga jangan makan benda yang haram, minuman yang haram setiap yang masuk dalam mulut kita. Kalau kamu tak jaga, susah untuk hafal. Kullu lahmin nabata min haram. Setiap lahmun ni jadi daging ni, ada daging ni, ada isi ni, ada apa dia, ada tulang ni. Nak boleh besar ni makan glukosa, makan nasi. Walaupun berah mahal sekarang ni. 40 ya sekapit. Harga berah mahal, berah tempatan. Makan ayam, makan itu ini besar ni body. Itu lagi besar tu. Big show. Kalau main besi lagi padu sikit. Walaupun lembek tu nampak besar tetapi lembek. Ya? Berapa kilo? Tak ingat. Ustaz 92 kilo. Aiman. Main. Cakap betul-betul man. 103 Bravo. 130. Mengalahkan Ustaz. Okey. Jadi nak boleh 130 kilo, 92 kilo. Adik paling kecil. Comel. Berapa comel? Berat. 30. Betul 30. 30 lah. Betul lah. Kau main tam je ni. Okey 30 per 30 lah. 30 kilo, 130 kilo, 90 kilo. Walaupun 30 kilo ada tulang, belulang yang ada semua ni dek, darah daging. Jadi apa dia? Kullu lahmin, setiap daging. Setiap yang menjadi darah daging, menjadi zat vitamin tu, kullu lahmin nabata min haram, yang membesar, yang subur, yang tumbuh daripada sumber yang haram. Kamu makan tadi, makanan haram, minuman haram, fannaru aula bihi, maka neraka layak untuk membakarnya. So jaga makan minum dek. Boleh panjang cerita saya kupas kemudian. Jaga makan, jaga mata. 3, jaga jangan buat maksiat. Dia tak sebut satu persatu lah. Kalau tidak habis semua 7 panca indera, mata, hidung, mulut, telinga, kubul, dubur, semua jenis maksiat. Jaga jangan buat maksiat. Tapi khusus jaga makan minum, jaga mata, jaga jangan buat maksiat. InsyaAllah cepat ingat, lambat lupa. Cerita apa ni? Cerita untuk kamu yang baru hafal 4 juzuk, 6 juzuk, mungkin baru juzuk setengah. Kamu adalah anak yang terbaik kerana kamu hafal itu kalam suci ilahi. Ala ukhbirukum. Ini hadis
Yang kamu baca tadi semua fasih insya-Allah. Baca Quran pun fasih, tapi baris Quran, baris hadis jangan kamu ubah. Kalau ada sabdu baca sabdu, ada alif lam baca alif lam supaya bacaan kita betul. Kalau berubah baris, berubah maksud. Berubah bukan sekadar baris, berubah huruf, lagilah berubah makna. So Quran dan hadis yang kalau ditulis begitu, jangan kamu suka-suka saja baca kerana berubah maksud dan makna. Ala ukhbirukum, mahukah kamu, adakah, la tidak, adakah tidak, ukhbirukum mahu ataupun tidak maksudnya, nak ke tak nak. Ukhbirukum, aku kabarkan kepada kamu, aku ceritakan kepada kamu. Ya, Nabi tanya, nak tahu tak? Kan biasa kita dengan cikgu cakap kan, mak ayah cakap, anak-anak nak tahu tak, mak nak cerita. Kan cikgu tanya. Jadi lebih kurang bahasa macam tu. Ala ukhbirukum, kalian semua nak ke tak nak saya nak cerita, nak story kepada kalian semua. Bi khairi ma yankidhur rajulu, bi khairi, dengan sebaik-baik. Khair kan baik. Ma apa, sesuatu ataupun barang. Barang apa, sesuatu apa, perkara apa. Yang kidu, yang disimpan. Yang disimpan. Sebab itu kita ada kunuzul iman, simpanan iman. Orang yang disebut dalam kitab yang banyak, antaranya hum al-muflisuna min kunuzil iman. Perkataan kunuz. Hum al-mukhlisuna min kunuzil iman. Mereka adalah muflis. Mereka adalah bankruptcy. Mereka menjadi gulung tikar min kunuzil iman, daripada perbendaharaan iman. Kunuz, perbendaharaan, khazanah iman, tabung iman. Ma yang kudzur rajuli, apa yang disimpan. Kan kita ada simpanan negara, duit simpanan kita. Ada ke tak ada, tanya PM sekarang lah. Simpanan yang disimpan oleh Nabi Yusuf ketika menjadi menteri Mesir, 7 generasi makan tak habis. Kita nak makan beras pun harga mahal. Dah lah minyak mahal, segala jadi mahal. Ni ciri-ciri pemimpin yang dalam bracket kontradik daripada sifat pemimpin yang bijak macam Nabi Yusuf. Kalau nak jadi pemimpin. Dulu cerita pasal Nabi Yusuf dalam Perlima, baca ayat Nabi Yusuf ketika jadi menteri, kita tidak setaat, sebaik, begitu juga banyak sesoleh Nabi Yusuf. Tapi dulu kita baca Nabi Yusuf, ketika mana kita nak jadi pemimpin. Nak jadi pemimpin, ciri Yusuf jauh daripada apa yang dilontarkan. Hak ni faham-faham lah. Anak-anak ni faham sikit, tak faham sikit. Ya, tapi lepas 18 tahun, kamu juga memilih pemimpin. Apa dia, dek? Memilih pemimpin yang bijak menjaga khazanah negara supaya dia kekal untuk anak cucu kita, bukan menghabis, merobek, merosakkan tanah watan ini. Kunuz apa dia? Perbendaharaan negara. Kita panggil simpanan kita, bukannya hutang banyak. Semuanya bergantung kepada pemimpin yang hebat. Min kunuzil iman, daripada perbendaharaan iman. Di dunia kita nak duit banyak, simpanan masul, mungkin petroleum, mungkin getah, mungkin ternakan, mungkin duit kita simpan banyak. Orang yang banyak duit, simpanan dia tak bimbang. Sebab kat rumah ada 100 juta. Walaupun dalam pos ada 150. Kerana dia banyak simpanan. Dan kalau kita dalam pos pun tak ada, simpanan pun tak ada, kita bimbang esok nak makan apa. Betul? So, kunuz, perbendaharaan, bukan simpan duit, persimpanan iman. Itu pun orang yang muflis. Apa dia sebut dia? Hum al-muflisuna min kunuzil iman. Mereka adalah golongan yang muflis daripada perbendaharaan iman, daripada khazanah iman, daripada tabungan iman. Ustaz sebut ni pasal yang kidu, apa yang disimpan. Apa yang disimpan. Lalu Ustaz kaitkan kita kena ada simpanan iman. Stok kita untuk iman, bukan stok untuk makan saja. Jangan kita muflis daripada perbendaharaan iman. Adik semua tengok pada Ustaz ni, bahasa Ustaz tinggi sangat ke, payah kamu faham ke, buat-buat tak faham ke, memang kamu tak faham.
Faham tak? Faham? Mana kita simpan duit untuk dunia, untuk hari akhirat, kena ada simpanan iman, kunuzul iman, khazanah iman, kekayaan iman. Orang tua cepat faham maksudnya. Orang dewasa semua faham ya? Bagus. Jadi kat sini perkataan yang kudu, apa yang disimpan. Ar-rajul, iman. Fokus. Ar-rajul kat sini siapa dia? Lelaki, bagus. Lelaki merujuk kepada suami, dek. Suami. Jadi kat sini lelaki ramai, apa yang disimpan oleh seorang lelaki ialah seorang suami. Nabi tanya, mahukah kalian semua untuk saya khabarkan barang yang sebaik-baik barang yang disimpan oleh seorang lelaki? Kita simpan juga. Apa dia? Perempuan simpanan. Laki menyimpan perempuan simpanan, dia panggil spare tire. Ada kekasih gelap. Itu salah. Yang ni seorang suami menyimpan, iaitulah barang yang paling berharga oleh seorang suami, oleh seorang lelaki. Lalu dijawab, al-mar'atus salihah, iaitu isteri yang salihah. Sebaik-baik simpanan khazanah yang kita jadi deposit untuk kita simpan isteri yang salihah duduk kat rumah. Kamu tak ada lagi, tapi mak-mak kamu insya-Allah salihah. Ayah pergi cari nafkah, hantar kamu kat tahfiz, mak duduk kat rumah, mak itu isteri kepada your father, iaitulah papa kamu, your parents. Dia adalah simpanan yang terbaik. Ini bahasa dewasa nak. Kamu simpan kasih hati kamu yang bergelar isteri di rumah, ada ciri salihah. Kamu pergi ke office, dia duduk kat rumah, kamu tak tahu apa dia berlaku di belakang. Kalau dia tidak salihah, dia bukan isteri salihah. Tadi yang kamu baca isteri yang soleh tadi. Yang kamu ni dapat isteri yang soleh, itu isteri mak saleh. Ini salihah, isteri yang baik. Kita pergi kat pejabat, dia masuk jantan lain kat rumah. Kamu pergi kerja, dia ikut gigolo lain, naik motor besar pergi. Isteri tadi bukan salihah, itu isteri talihah. Talihah lawan dia salihah. So dia pun sebut dalam hadis ini, sebaik-baik barang yang disimpan oleh seorang suami ialah isteri yang salihah. Dia pun hurai hadis tu. Ada 3 ciri isteri yang salihah. Sebelum Ustaz baca hadis, Ustaz nak kaitkan, dipanggil pencerahan hadis. Ada 4. Salah satunya, ciri kebahagiaan suami-suami di belakang. Ini semua dah bersuami ni. Semua dah bersuami maksudnya. Semua dah bersuami. Ini pun dah bersuami. Abang dah kan? Alhamdulillah. Dua anak insya-Allah. Isteri pertama. Bergurau dengan abang. Jadi kamu ni semua ni belum punya isteri. Ustaz pun ada isteri seorang. Anak 3, sepatut 5. Gugur. Jadi tinggal 3. Tapi satu tu ya, kita sama adik. Satu Malaysia. Kau memang sarjan. Ini cerita lain, cerita poligami. Kamu tak punya isteri, tak punya pasangan. Adik, ada 4 tanda kebahagiaan lelaki. Bukan hadis ni, tapi kaitan dengan hadis. Kaitan kebahagiaan kita semua, wahai dewasa, wahai orang lelaki. Arba'un minas sa'adah, 4 tanda kebahagiaan. Kamu nanti pun besar nanti akan dapat juga. Aiman, dapat bini. Antaranya tanda kebahagiaan Aiman, bini yang salihah. Hak kecil nama apa? 30 kilo, 130 kilo, 30 kilo. Nama apa? Firas. Yang bola lepas Ustaz sebut nama Firas kan? Nah, bagus. Yang Firas duduk tengok aja TV. Ustaz duduk depan, dia tengok TV juga. Firas. Cantik nama Firas. Macam nama pelakon pun ada. Firas. Firas. Apa firasat anda tentang hadis ini? Ada 4. Arba'un minas sa'adah, 4 tanda kebahagiaan seorang lelaki. Yang tadilah Aiman dan Firas. Al-mar'atus salihah, isteri yang salihah. Ustaz nak kait dengan hadis. Kan dia sebut ni, al-mar'atus salihah. Kamu tak ada lagi, tapi kami semua bersepuluh ini, ada 10 orang, 12 orang ini, punya isteri. Moga-moga isteri kita salihah. Kalau tidak, masakan dia lepaskan kita pakai jubah Yaman, begitu segak. Pergi dengan anak pakai songkok, datang ke surau. Isteri kat rumah, siap masak, lepas isyak nanti nak dinner sama-sama. Dia lepaskan kita pergi dengar kuliah.
ustaz pula memberi kuliah setiap malam. Tapi kalau dia tak salihah, macam-macam kerana itu nak pergi ngajar, dia juga pergi window shopping Sogo, cancel kuliah. Malam besok nak pergi pula ceramah, dia ajak pergi makan seafood tom yum dekat dengan Sungai Besi, cancel pula kuliah. Lepas tu malam lusa pula nak pergi beli tas tangan, cancel kuliah. Minggu depan pula nak pergi handphone baru, Apple ke benda, cancel pula kuliah. Tapi dek kerana dia faham kerja kita, bukan kita tak bawa, tapi dia tak ganggu masa kuliah. Anak dia sedang mengajar anak di rumah, mengaji, belajar, tuition, macam-macam. Dia mengajar anak. Ustaz mengajar juga anak murid. Anak murid Hafiz Ustaz ada 30 orang. Ustazah Roshita di rumah mengajar anak sendiri 3 orang. Ustaz mengajar kat sekolah, student ada 3,000 orang. Anak Ustaz 3 orang diajar oleh Ustazah isteri saya, Ustazah Roshita binti Yusuf, ajar anak. Kenapa? Kenapa? Kerana dia faham tugas kita, dia lepaskan untuk berdakwah. Ini abang, tuah untuk abang dan family. Tapi kalau abang punya isteri yang tak faham, susah. Kita nak pergi masjid susahnya, nak derma pun susah. Nak infak, nak berbelanja sikit, dia kata habis duit lah itu ini. Tapi dek kerana wahdatul fikri, wahdatul amal, wahdatul ghayah, satu aliran pemikiran. Fikrah kena sama, sayaki kena sama. Tak boleh kita sokong Islam, bini kita menentang Islam. Bahaya. Bawa dia. Nabi mula-mula berdakwah kan dia ajak isteri dulu kan. Sebelum ajak Abu Bakar kan. Sebelum ajak Ali kan. Mewakili 3 generasi pemuda. Begitu juga dengan sayap kiri, sayap kanan. Mula-mula memeluk Islam Khadijah. Artinya penting sayap kiri kita. Bukan fahaman politik ikut suka awak lah. Saya suami, awak isteri suka. Itu tak betul. Nabi berdakwah paling dekat kerana dia menyokong support kita. Wahdatul fikri, satu pemikiran, satu idea dan satu amal. Amal ni galak kerja lah. Kerja kita sama sebab dia pun mempunyai matlamat yang sama, cita-cita yang sama, begitu juga pekerjaan yang sama, uslub yang sama. Wahdatul fikri, wahdatul amal, wahdatul ghayah. Ghayah ini matlamat ataupun objektif. Baru senang dalam berdakwah. Kembalilah motivasi, inspirasi, kredit untuk abang. Nama apa bang? Nama Mio. Cantik, orang Perak. Mio kot, anak pun tak pastilah. Mio. Nak adik anak Mio. Nama apa? Mio Haikal dengan Mio Hasbi. Dua comel-comel nama. Haikal, Hasbi, Mio Daniel. Contoh ada ni, family Mio. Family abang otak lama pun begitu. Anak-anak sebut punya moga-moga isteri yang salihah. Ciri-ciri itu ada. Kita baca doa ni. Baca doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya bro, Mio, jangan lupa doa ini. Adik pun sama. Doa yang sama untuk papa, untuk your parents. Rabbana hablana, anugerahkanlah untuk kami, azwajina, isteri kami dan anak-anak kami, wa zurriyat qurrata ayun. Jangan lupa doa ini supaya kita dapat menggamit yang pertama, iaitulah kebahagiaannya punya isteri yang salihah pada syurga di wajahmu. Nombor 2. Baru ingat lagu Nash Love Handed. Pada syurga di wajahmu. Ciri nombor 2. Orang bahagia tadi apa dia? Al-markabul hani', kenderaan yang selesa. Ada. Mestinya Mio datang paling tidak dengan motorkar. Kalau tidak pun motorkar, datang motorcycle. Tapi motorkar tinggal kat rumah. Merc, mata kacang, mata belalang, Jaguar, Porsche, Lamborghini. Gitu Mio. Amin. Kelah Ustaz doa ni Mio. Tak apa. Paling tidak Myvi, Viva, Beza, Wacha, Wira. Ada kan? Ada semua kan? Alhamdulillah. Papa kamu pun sama. Ada kenderaan yang selesa. Ada rumah yang ada. Ada. Duduk kat sini tapi balik kat rumah. Rumah dia entah lebih besar daripada rumah ustaz. Rumah banglo ni. Firas ni nampak je kecil. Rumah parents dia banglo. Rumah banglo. Harganya 15 juta. Alhamdulillah. Ustaz pun 1.2 juta rumah. Dia 15 juta. Say amin Firas, amin. Kalau tidak pun Firas punya rumah sendiri. Rumah flat ke,
kondominium kah, apartmen kah, punya rumah. Cukup. Dia panggil apa dia? Al-maskanul wasi', rumah yang luas. Rumah ada, kenderaan yang selesa. Selesa abang Mio, jangan kena selesa semata kaca baru nak selesa. Kenderaan tu walaupun 4 roda, kita ada Viva, Azia, Mavi. Kenderaan 4 roda, namanya kereta. Boleh balik kampung Johor, Kelantan, boleh. Tak sibuk nak naik bas, kemudian tiket tak ada, lompat sana, lompat sini. Punya kenderaan, alhamdulillah. Punya kereta. Bukan kereta sorong, kereta Mavi. Sampai ada lagu apa dia? Lagu Indo tu. Aku dulu bukan yang sekarang tu. Ingat semua sekali kan? Punya kereta apa ni, ayah yang punya lah pun benda kan? Lirik dia begitu kan? Kamu pun sama. Ayah punya rumah, bapak yang punya. Tapi saat kamu kerja, kamu sendiri punya. Bukan sekadar rumah, orang rumah. Tak faham lah. Bukan sekadar punya rumah, punya orang rumah. Kamu tak nak nikah? Ada rumah dia lah satu saat. So 3 dapat Kamu tak dapat lagi lah. Tapi parents awak ada rumah, ada kenderaan, ada isteri yang salih, mak kamu salihah insyaAllah. Tuan-tuan nak tahu tanda kebahagiaan yang keempat? 4 tanda ni dah ada kan? Isteri yang salihah, kenderaan yang selesa, rumah yang luas, al-markabul hani', al-maskanul wasi', al-mar'atu salihah. Yang keempat, al-jarus salih, jiran-jiran yang baik. Teman-teman perasan tak, kita duduk berbumbung berjiran dengan pusat tahfiz Ahdiniyah. Jiran ni 40 daripada kiri, kanan, depan, belakang itu jiran dengan pusat tahfiz. Syukur. Tambah-tambah jiran rumah kita memang soleh betul. Tok Imam masjid duduk tepi rumah. Tak kira lah Ustaz Zaki ke, Ustaz Zulkifli ke. Tuan-tuan jiran yang baik. 40 buah kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang. Jiran konsepnya 40. Kalau KLCC berapa tingkat? Lepas daripada Firas, Aiman, ni dik. Anas bin Malik. Sahabat Nabi Anas bin Malik. Anas, kalau KLCC berapa tingkat Anas? KLCC berapa tingkat? Tak pernah sampai ya? Twin Tower. Tak pernah sampai. Semua tak tahu. 88 tingkat. 88 tingkat. Kamu duduk tingkat yang ke-40. Maka semua tingkat ke atas jiran kamu, tingkat ke bawah jiran. Jiran ada 3 kan? Jiran yang dia dapat hak sebagai yang pertama, seorang Islam. Ni kita keliling-keliling kelalang kita ni jiran semua Islam. Majoriti Islam. Ada non-Muslim pun dia jiran juga. Apa imagine kamu, jiran kamu, okey? Kamu seorang je hak baik. Jiran keliling semuanya tak baik. Apa perasaan kamu tinggal? Mio, kita datang masjid, jiran kita, jiran adik Mio, depan rumah gigolo. Belakang rumah ibu ayam, hak jaga pelacur. Tepi rumah bapa ayam. Kiri rumah wanted, Bukit Aman cari lama dah, perogol bersiri. Kiri kanan confirm dia tak boleh duduk lama. Kereta aku selamat kotor, bini aku sabar, jiran jahat. Kalau duduk flat pun sama tu juga. Kita duduk tingkat 2 ataupun condominium apartment, latah Sarif Dol Samseng Kapudusun. Bawah siapa dia? Watak penjahat, awak sebut mana-mana saja. Siapa dia? Penyamun terus. Botak cing, kau sebutlah siapa dia. Bawah siapa dia? Penagih tegar. Kiri pula pusha dadah. Tak senang itu. Keliling kelalang semua penjahat. So tuan-tuan syukur kerana jiran yang soleh. Kita nak buat ibadat senang. Tapi kalau kita duduk rumah, bangun pukul 4:30 pagi nak buat ibadat, tak tenang kita. Apa dia? Anjing dia duk menyaluk. Au 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 au. Macam serigala. Tak tenang kan? Dia perah ni. Kena pula dekat Sabah, kat Sarawak contoh. Kawan-kawan, anak ni cikgu. Cikgu mengajar dekat Sabah Sarawak.
Kita mengajar area sini, posting di Kuala Lumpur, di Selangor. Apa gambaran kamu tuan-tuan jemaah sekalian? Bukan anjing tau, Najib Mughal Lazah. Dia bela bukan anjing, dia bela kerbau pendek. Bawah rumah. Bukan orang bandar ni, tapi bawah rumah dia kerbau pendek. Lutut selesa lah. Kita duduk sewa, tapi kawan tu bela kerbau pendek, bunyi. Bunyi apa dia tu? Benda Anas, bunyi benda macam tu. Pandai khinzir. Dia panggil apa dia? Gila khinzir. Tak pernah dengar gila khinzir? Sebab tak nak sebut gila babi, gila khinzir. Padahal babi, khinzir, pik, benda sama. Kan? Oh, tak selesa kita. Kena baju kita, kau kena samuk, kau tak sama. So syukur tuan dan juga puan, teman-teman jiran-jiran yang baik. Jumpa surah. Jumpa dekat masjid. Anda boleh kenal tuan-tuan ni secara tak langsung, masjid. Kalau tidak masjid, surah. Kalau tidak surah, tahfiz. Abang Kak Tiang tu kata, Ustaz, saya tu mula-mula introduce, mula-mula bertaaruf, mula-mula kita kenal. Kat mana? Dekat clubbing. Dekat kelab malam. Dia cakap, jumpa dengan saya kat kelab malam. Hak tu pula kata, Ustaz, kan dulu kita berkenalan sama-sama melayan pelacur. Hak tu pula, Ustaz, kan kita jumpa dulu sama-sama ropok bank. Jumpa dulu sama-sama bakar dapur. Bakar dapur tahu. Bukan dapur nak masak. Dia bakar, agak-agak dia pun letak. Oh, pandai. Bakar dapur, isap ganja sama-sama. Nah, kalau tuan tak cakap begitu, itu bukan Ustaz Yusri. Itu Yusri lain. Contoh. Kan kita jumpa kat surah, abang baju biru, bagus tengok Ustaz. Mula-mula kita jumpa kenal kat mana, bah? Masjid Jami' Amaniyah daerah Gombok kah? Terus di surau ini. Contoh, kat mana, bah? Sini, surau ni, contoh. Kadang-kadang, anda jumpa ramai kenalan kawan-kawan ini, hatta pergi Mekah 2011. Ustaz pergi Mekah 2011. 2011 juga Ustaz pergi umrah. Maka ketika duduk di Padang Arafah, duduk di Mina, duduk di Muzdalifah, saya tak balik. Saya duduk kemah. Buat pengisian kuliah duha. Nak melontar jamrah ni? Maka buat kuliah. Orang pakat dengar. Ustaz bukan kuliah di surau tahfiz diniyah. Rasa bangga kerana kita pernah berkuliah di Bumi Haramain. Bawa kemah ketika perhimpunan raksasa yang begitu besar, namanya Manasikul Haji, untuk kemah kita yang banyak. Kemah masing-masing ada ustaz ni buat pengisian kuliah duha. Penuh di samping jemaah kita, jemaah kat luar. Anda nak ceritanya, habis kuliah, Ustaz! Panggil Ustaz. Kita pun tak ingat, Ustaz, saya dengar Ustaz kuliah dekat Kuantan, Pahang. Dia jumpanya dengar kuliah dekat Malaysia tu. Jumpa dekat dengan Arafah ataupun Mina. Nak bagi tahunya, ni kita hanya ilmu secangkir setitik kerdil lah, kecil je ilmu Ustaz berbanding Ustaz Wadi Anwar, berbanding Ustaz Azhar Firdaus, Azhar Idrus, Ustaz apa dia? Hak kamu suka. Abdul Samad MA, Ustaz apa dia? Ustaz Yusri, ada nama juga ke. Baguslah tu. Mana kita jumpa dengan kenalan sampai duduk Mekah lagi, Ustaz. Dia kata, Ustaz ingat tak saya dekat Kuantan? Hak tu bolok mari nak bagi tahu titik temunya, turning point. Turning point apa dia? Titik permulaan bertemu kita kerana memberi kuliah, mendengar kuliah. Syukur. 4 tanda kebahagiaan. Jiran-jiran yang baik, budak-budak tahfiz, tuan dan juga puan. Ada isteri yang soleh, kenderaan pun 3-4 buah. Hak rumah besar, rumah banglo lagi. Kita hanya rumah teres. Ada kat belakang tu nampak selik je. Rumah dia 12 buah kereta. Kereta 12 buah. Rumah dia ada kereta 12 buah. Macam showroom car. Kedah jual kereta. Kereta dia, dik. Bukan, maaf. Viva, Azia, Beza. Maaf. Tak ada. Mio. Kereta hak paling-paling komang, hak paling-paling gendah, paling-paling murah,
Kereta dia 250,000. Sama dengan rumah kereta. Ya Allah, punya kaya no. Hak tadi Jaguar, Porsche, Lamborghini, emas mata kacang, mata belah. Orang kaya dek. Rumah sampainya. Orang tak panggil rumah. Orang panggil istana. Orang panggil castle. Syukur. Kita pergi ceramah dekat dengan Masjid Istiqamah. Kayangan High. Pergi ceramah dekat Damansara High. Anak duduk pun dekat Cemerlang High. Kawasan orang highest lah. Rumah dia Datuk Bendahari 15,000. Dah. Dulu beli orang 25,000. Sekarang harga semasa 120,000. 2 bilik rumah flat lah, rumah macam-macam. Tapi rumah dia bukan 15,000. 15 juta. Dekat Kayangan High. 15 juta. Tuan, ya Allah. Dia jemput Timbalan Nazir tu, lepas kuliah jemput kita pergi rumah dia. Ya Allah. Punya tingkap dengan bawah tanahnya. Kaya. Rumah mereka. Hak kaya-kaya lah. Rich man. Kita semua poor man. Tapi ada kaya ni nampak je begitu. Jadi tuan tak syukurlah. Punya rumah, punya kenderaan yang selesa, punya apa berdedek, isteri yang soleh, punya jiran-jiran baik. Boleh? Kita kaitkan penutup isteri yang solehah. Arba'um minas sa'adah, 4 tanda kebaikan, al-mar'atu soleh, isteri yang soleh. So dalam hadis kita ini, Nabi kata, mau tak kalian aku nak khabarkan sebaik-baik barang yang disimpan oleh seorang lelaki. Lalu Nabi kata, al-mar'atu salihah, barang yang disimpan oleh seorang lelaki yang lebih berharga daripada duit, daripada kebun, daripada tanah, daripada khazanah. Nabi tak sebut ni. Nabi sebut adalah barang yang disimpan yang terbaik ialah isteri yang salihah. Apa ciri isteri yang salihah? Sebab tajuk kita ini, isteri hendaklah menjaga harta suami dan menyediakan diri hanya untuk suami semata-mata. Maka dia pun sebut hadis kaitannya. Yang pertama, isteri yang salihah. Iza nazara ilaiha sarrathu, apabila, jika, tak kala. Iza apabila nazara melihat, ilaiha kepadanya, sarrathu mengembirakan dia. Jika suami melihat kepadanya, dia mengembirakan. Tengok muka, mio. Macam tadi Ana sebut, pada syurga di wajahmu. Tengok muka bini, happy mio. Mio pun sama, bini pun sama. Tengok muka husband, my hubby, suamiku sayang awak. Sayang awak juga. I love you too. Bagus, kita kena raikan santun ni anak-anak. Abah nak tidur lah. Tapi anak dengar ni bagus, ceramah untuk budak-budak. Kalau kita ilmiah sangat, ya tidur. Ya, faham? Seronok-seronok juga dia. Itu contoh kegembiraan, keceriaan, happening keluarga bahagia. Betul? Bukan tengok muka masam je, marah aja, cetum aja. Tak betul. Hadis sebut Mio and the gang. Geng-geng dia lah. Sebut nama Mio, kredit untuk Tuan Mio gini. Mio and the gang. Nabi sebut apa dia ni? Dalam banyak-banyak mewujudkan keluarga sakinah, keluarga yang penuh dengan rahmah. Salah satunya supaya rumah kita jemaah sekalian penuh dengan kasih sayang Allah. Bagaimana kita nak menggamit kasih sayang Allah? Bagaimana kita nak meraih rahmat sakinah? Salah satu cirinya ialah jadikan rumah tempat kita berkasih sayang kerana Allah. Tumpahkan kasih sayang pada isteri, pada anak-anak. Nabi kata, penutup, sungguh apabila seorang suami memandang muka isterinya dengan penuh kasih sayang. Pandangan mata ni, kita tengok ni, tengok anak-anak ni rasa macam anak-anak, rasa sayu, rasa sembok, rasa hibah. Kerana anda semua anak-anak hafiz. Pandang anak-anak geladangan, anak-anak yatim, santuni dia, doa dia yang baik, yang diajar hidup penuh dengan kasih sayang, bukan kebencian, kemarahan dan juga kedurjanaan. Bolehlah. Bukan penuh dengan kemarahan, kebencian dan kebengisan. Tengok dengan penuh kasih sayang. Sungguh apabila seorang suami memandang muka isterinya dengan penuh kasih sayang, Allah akan pandang muka suami dan muka isteri dengan penuh kasih sayang. Kerana Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila seorang suami memegang telapak tangan isterinya
dengan penuh kasih sayang, gugur dosa-dosa kecil daripada celah jari jemarinya. Anda nak kaitkan dengan hadis ni, betapa rantaian kasih sayang Allah bersambung berantai dengan kasih sayang suami ataupun ayah, bersambung pula pada isteri, bersambung pula pada anak, pada cucu. Maka rantai kasih sayang bersambung-sambung Allah kasih, kerana Allah pun Maha Pengasih, Maha Penyayang. So temanya, kalau kita pandang muka anak isteri yang penuh kasih sayang, Allah pandang rumah kita dengan penuh rahmat kasih sayang. Sebab itu kita baca doa tadi abang, doa daripada surah Al-Furqan, jangan tinggal. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Wahai Tuhan kami, anugerah kepada kami isteri-isteri kami qurrata ayun, sejuk mata memandang. Tengok muka anak sayu, tengok mata anak tenang. Yang Ustaz sebut tadi, pada syurga di wajahmu. Lagu kau kekasih awal dan akhir bulan depan, kau isteriku juga bulan depan, untuk meraihkan masa yang ada. Itu ciri yang lain. Ciri isteri selain daripada tengok muka kita jadi happy, gembira, adik tanda separuh saja Ustaz kupas panjang lebar. Ciri yang kedua, to be continue next month hatta naltaqi fi syahrul qadim, syahrul Oktober biiznillah. Sampai kita ketemu pada bulan depan, bulan Oktober dengan izin Allah. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.